Apa kabar murid sekalian? Kita berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Pada hari ini, cikgu akan mengajar kamu buku teks dengan buku kerja lah. Terlebih dahulu, cikgu perlu murid sekalian untuk buka buku teks kamu ke muka surat 76. Pada kelas yang lepas, kita telah berbincang tentang kata majemuk kan. Okey. Tapi untuk dua-dua contoh di atas, kedua-dua contoh di atas mereka telah menggunakan kata majemuk dalam bentuk ayat. Baiklah, pada hari ini kita akan cuba tengok dua gambar yang di bawah. Okey. Jadi kita cuba untuk membina ayat. Membina ayat menggunakan kata majemuk yang diberikan. Okey. Cuba murid sekalian tengok. Okey. Kita ada ruang lega cermin mata badminton. Okey, jadi kita boleh menyatakan bahawa Hanif memakai cermin mata. Okey, ayat yang ringkas lah. Okey, kita nampak Hanif di sini memakai cermin mata. Lepas tu kita boleh nampak Hanif bersama dengan Min Jun di ruang lega. Maksudnya mereka berada di ruang lega. Lepas tu kita nampak Hanif dengan Min Jun dua-dua mereka ada apa? Mereka ada menggalas badminton. Okey, jadi kita boleh menyatakan bahawa Hanif dan Min Jun menggalas badminton. Okey, jadi cikgu telah membina 3 ayat yang ringkas lah. Okey. Kalau murid sekalian ada jawapan yang lain dan ayat itu adalah gramatis pun boleh diterima juga. Okey, tidak semestinya ayat cikgu ini betul. Maksudnya jawapan yang cikgu berikan ini satu-satunya jawapan. Terdapat jawapan yang lain juga. Misalnya kita boleh menyatakan bahawa Hanif dan Min Jun menggalas badminton di ruang lega pun boleh. Adapun kita boleh menyatakan bahawa Hanif dan Min Jun melihat apa? Ini mungkin jadual kah ataupun informasi di ruang lega pun boleh. Okey, jadi terdapat banyak ayat lah. Okey, jadi cuma cikgu di sini hendak mendedahkan murid sekalian bahawa kata majmuk ini kita tidak menambah apa-apa imbuhan. Sebab mereka ialah kata nama, frasa nama. Okey, jadi kita tidak tambah imbuhan. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, jadi kita boleh menyatakan bahawa Hanif dan rakan-rakannya bermain badminton di atas lantai simen. Mereka bermain di atas lantai simen. Ataupun kita boleh menyatakan bahawa gelanggang badminton, gelanggang badminton, ataupun kita letak lantai gelanggang badminton merupakan lantai simen pun boleh. Okey, maksudnya lantai gelanggang badminton ini ialah lantai yang diperbuat daripada simen pun boleh. Okey. Lepas tu kita menyatakan Hanif dan rakan-rakannya bermain badminton dengan bulu tangkis. Ataupun kita boleh menyatakan Hanif dan rakan-rakannya saling membalas bulu tangkis dengan apa? Dengan itu raket. Dengan raket badminton pun boleh. Okey, jadi ada banyak jawapan lah. Di sini terdapat pembesar suara di gelanggang badminton. Apa itu pembesar suara? Pembesar suara itu ialah speaker. Okey. Jadi ini cuma untuk berkongsi lah. Kita saling berkongsi bagaimana kita boleh menggunakan kata majmuk untuk membina ayat. Okey, jadi murid sekalian tidak perlu salin ini ya, tidak perlu salin. Okey, seterusnya kita tengok buku teks muka surat
77. Okey, murid sekalian sila buka ke muka surat 77. Okey, jadi ini ialah penilaian. Maksudnya kita sudah belajar beberapa unit, jadi kita buat sedikit penilaian lah. Okey, jadi yang soalan 1 dia tanya, mengapakah mereka ke rumah Anding? Jadi seperti yang kita nampak dalam gambar ini, kenapa mereka pergi rumah Anding? Mereka pergi rumah Anding sebab mereka melawat nenek Anding yang sakit. Kita boleh nampak nenek Anding sedang baring di atas kaptil dan mereka memberi makanan, menguap itu nenek Anding. Okey. Jadi bagaimanakah mereka membantu nenek Anding? Okay, mereka boleh bantu nenek Anding dengan menemani, menguap, memapa. Okey, memapa maksudnya dia kasih macam misalnya nenek Anding dia hendak makan kan. Macam mana kalau dia baring, tidak boleh makan. Jadi dia memapalah, menemani mereka semua, menemani nenek Anding supaya nenek Anding tidak berasa sunyi. Menguap maksudnya mereka memberi makanan kepada nenek Anding. Jadi apa idea utama? Idea utama maksudnya apa yang dibincangkan dalam gambar ini? Okey, apa yang kita nampak? Yang kita nampak mereka saling membantu menjaga nenek Anding. Mereka semua saling membantulah. Okey, jadi ini pun murid sekalian tidak perlu salin. Kita hanya membuat perbincangan saja. Jadi dia senaraikan kata kerja yang diperoleh berdasarkan gambar. Apa kata kerja? Apa yang boleh kita nampak mereka buat? Ada yang bercerita, ada yang makan kan? Ada yang melihat, memapa, muap. Okey, jadi ada banyak kata kerja. Jadi kita boleh berikan cakap, muap, memapa. Okey? Memapa. Cikgu di sini ada salah tulis baru cikgu perasan. Okey. Jadi ini sepatutnya Y ya. Y. Okey. Okey. Jadi D, berikan respon yang sesuai. Ini selalu ada dalam ujian kan. Selalu dia tanya apa cara lain untuk yang boleh kita lakukan untuk membantu nenek Anding. Apa cara lain? Jadi mungkin kita boleh menyatakan bahawa cara lain yang boleh kita lakukan untuk membantu nenek Anding adalah dengan bergotong royong membersihkan rumah nenek Anding. Kita boleh tolong bersihkan rumah dia lah. Okay, sebab nenek Anding sekarang sakit. Tidak sesuai lah untuk dia buat kerja rumah. Oleh itu kita bolehlah tolong dia membersihkan rumah. Okey. Dan ada juga jawapan lain lah selain daripada membersihkan rumah. Mungkin boleh setiap hari melawat dia. Ataupun kita boleh menyediakan makanan untuk nenek Anding. Mungkin sebab tidak orang yang memasakkan dan sebagainya. Ada banyak jawapan. Okey, jadi ini adalah salah satu caralah untuk menjawab. Murid sekalian boleh tengok. Kita kena jawab dengan ayat yang penuh. Ayat yang penuh. Okey, seterusnya kita tengok buku teks muka surat 78. Ini cuma kita membaca bersama-sama lah. Okey. Jadi beberapa hari yang lepas kita telah menyebut Hari Kemerdekaan Malaysia. Okey, Hari Kemerdekaan Malaysia. Jadi sekarang kita telah masuk bulan kemerdekaan kan. Bermula 31 Ogos hingga 16 September. Okey. Jadi kita boleh nampak tajuk ini ialah perpaduan. Okey, jadi dia di sini murid sekalian sila mendengar dengan teliti ya.
Perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia amatlah baik. Perpaduan menjadi asas untuk rakyat hidup dengan aman dan harmoni. Maksudnya perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia amat baik. Maksudnya kita semua bersatu padulah. Kita tidak ada macam bergaduh-gaduh. Kita nampak, kamu bukan satu bangsa, sebangsa dengan saya tidak suka kamu. Tidak kan? Kita semua boleh berhubung dengan baik. Tidak kira kawan kita Cina kah, Melayu kah, India kah, Iban kah, Murut kah, Rumus kah, dan sebagainya. Kita semua boleh berhubung dengan baik. Itu maksudnya. Perpaduan menjadi asas untuk rakyat hidup dengan aman dan harmoni. Apa maksud? Maksud dia, dengan perpaduan lah, dengan kita bersatu padu, baru kita boleh hidup dengan aman dan harmoni. Sebab kita tidak bergaduh. Kan? Okey? Okey, kita tengok perenggan yang seterusnya. Beberapa langkah perlu diambil dalam usaha memastikan rakyat terus bersatu padu dan hidup dengan aman. Antaranya termasuklah memantapkan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan murid sekolah. Okey, jadi dia di sini ada berbincang beberapa langkah. Apa langkahnya? Perlu diambil dalam usaha memastikan rakyat terus bersatu padu dan hidup dengan aman. Maksudnya, kalau kita hendak memastikan kita semua bersatu padu, tidak bergaduh-gaduh, apa perlu kita buat? Kita perlu memantapkan penggunaan bahasa Melayu. Apa maksud memantapkan penggunaan bahasa Melayu? Maksudnya kita kena suruh lebih ramai orang untuk menggunakan bahasa Melayu. Jadi dia cakap dalam kalangan murid sekolah. Murid sekolah maksudnya kamu. Jadi apa maksud memantapkan penggunaan bahasa Melayu dan kalangan murid sekolah? Maksudnya kalau di sekolah, kita menggalakkan murid sekalian untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Itu maksudnya mantapkan penggunaan bahasa Melayu lah. Begitu. Okey. Yang kedua, selain itu kita perlulah menghormati kepelbagaian agama, budaya dan adat resam sesuatu kaum. Setiap orang berhak mengamalkan adat resam masing-masing. Contohnya cara berpakaian, amalan beragama dan perayaan. Okey, jadi dia cakap selain itu maksud dia cara yang lain, kita perlulah menghormati kepelbagaian agama. Maksudnya kita kena hormatlah agama lain. Kepelbagaian maksudnya agama lain yang berbeza dengan agama kita. Ada segi apa? Lepas tu kita kena hormat juga budaya dan adat resam. Adat resam maksudnya mereka punya adat lah yang diturunkan oleh nenek moyang. Kita tidak boleh kasih ketawa, kenapa kamu buat begitu? Pelik lah. Tidak boleh begitu. Kita kena hormat sesuatu kaum. Begitu. Kenapa? Sebab setiap orang berhak mengamalkan adat rasa masing-masing. Sebab setiap orang dia ada hak dia. Dia boleh buat apa yang dia perlu buat untuk adat dan budaya dia. Kita tidak boleh menghalang seseorang untuk buat sesuatu sebab setiap orang ada hak masing-masing. Melainkan dia buat sesuatu yang membahayakan orang lain lah. Tetapi kalau dia cuma buat tentang adab resam, tidak juga membahayakan nyawa orang lain, maka kita tidak boleh menghalang dia. Okey, contohnya cara berpakaian. Kalau macam orang Cina, dia kalau wanita dia ada cheongsam kan. Cheongsam itu dia agak seksi sedikit. Jangan kita cakap, Mei, kenapa kamu pakai cheongsam begitu seksi? Kita tidak boleh komen begitu sebab itu rekaan cheongsam memang dia sudah direka begitu. Jadi kita tidak boleh komen lah. Begitu juga dengan macam kawan kita yang beragama Islam, mereka juga ada pakaian masing-masing kan. Misalnya kita ada
kawan yang beragama Islam, mereka kena menjaga aurat. Jadi mereka selalu berpakaian dengan baju lengan panjang, seluar lengan panjang. Janganlah kita pergi komen, kenapa kamu pakai baju lengan panjang? Begitu panas pun masih pakai baju lengan panjang. Kita mesti tahu tentang adat resam dan budaya serta agama kawan kita. Barulah kita tidak mengkomen. Itu maksud dia cara berpakaian. Amalan beragama maksud dia mereka kena buatlah untuk agama mereka. Macam kalau orang Islam, mereka kena solatkan, solat 5 kali sehari, kan? Begitu juga dengan kalau agama lain seperti Buddhis, mereka pergi tokong ada menggunakan colok, begitu. Kalau yang Kristian, mereka hujung minggu perlu pergi ke church dan sebagainya. Jadi janganlah kalau kita tahu masa itu mereka kena pergi sembahyang, kita kacau mereka, begitu. Jadi itu adalah berkaitan dengan amalan beragama dan perayaan. Perayaan maksudnya apa yang mereka buat semasa perayaan. Begitu. Okay? Akhir sekali, maksudnya akhirnya perpaduan kaum juga boleh dipupuk melalui amalan bersukan. Maksudnya kita bersukan pun juga boleh bersatu padu, belajar untuk bersatu padu. Macam mana? Kita boleh mengadakan aktiviti sukan di tempat tinggal kita pada bulan Oktober pada minggu kedua. Hal ini seiring dengan maklumat penganjuran Hari Sukan Negara. Jadi seperti murid sekalian tahu, negara kita setiap tahun kita ada Hari Sukan Negara, kan? Okay. Jadi selaras dengan Hari Sukan Negara, kita boleh jalankanlah aktiviti sukan di tempat tinggal. Maksudnya kita jalankan itu, mungkin kita boleh buat macam sukan mini, Hari Sukan mini, ataupun kita boleh buat pertandingan bola sepak, pertandingan badminton bersama dengan jiran kita. Jiran kita pada bulan Oktober minggu kedua. Kenapa kena bulan Oktober minggu kedua? Sebab ini ialah Hari Sukan Negara. Hari Sukan Negara. Okey. Jadi memanglah sekarang kita masih ada COVID, kan? Itu wabak COVID. Jadi tidak dapatlah kita buat aktiviti ini begitu. Tapi kita boleh buat secara online di rumah. Mungkin kita cari satu hari kita buat senaman aerobik secara online bersama-sama pun boleh juga. Jadi sepatutnya ada banyak cara lah yang kita boleh buat. Jadi ini cuma kita membuat perbincangan saja. Seterusnya, cikgu perlu murid sekalian, terutama murid dari sekolah cikgu, untuk mengeluarkan buku kerja ini. Dan sila buka ke muka surat 23 ya. Okey. Jadi ini seperti yang tadi kita nampak yang anding itu, nenek anding itu, kita sudah belajar untuk tuliskan respon, kan? Okey. Jadi sekarang cuba kita aplikasikan kemahiran yang kita telah belajar tadi. Juga kita tengok apa maklumat yang diberikan. Kejayaan Narin dalam sukan olahraga, berdisiplin dan komited, patuh arahan guru, rajin berlatih, bijak membahagikan masa. Jadi dia cakap bersukan dapat menyihatkan badan. Okey. Jadi kita tengok sini. Sini ialah perbualan lah. Okey, perbualan. Jadi Chun Han dia cakap, Nabil, marilah kita ikut jejak Narin. Dia aktif dalam sukan, dalam bidang sukan. Jadi apa Nabil cakap? Apakah kebaikan kita aktif dalam bidang sukan? Apa kebaikan? Cuba kita tengok. Apa kebaikan? Di mana kebaikan ini? Ini kebaikan tak? Ini bukan. Ini ialah kenapa Narin boleh berjaya. Jadi kebaikan sukan ialah menyihatkan badan. Okay, jadi macam mana kita jawab?
Jadi Chun Han jawab, kita dapat menyehatkan badan. Ringkas saja. Okey, ringkas saja. Okey. Jadi murid sekalian, jika Anda perlu masa untuk salin jawapan, Anda boleh menghentikan video ini seketika lah untuk menyiapkan latihan. Okey. Okay, kita tengok yang seterusnya. Nabil tanya, bagaimanakah kita boleh berjaya dalam bidang sukan? Bagaimana boleh berjaya? Jadi Chun Han cakap, oh mudah saja. Kita hendaklah apa? Kita hendak sentiasa berdisiplin dan apa? Committed serta rajin berlatih. Di samping itu, kita mesti patuh arahan guru selain bijak membahagikan masa. Jadi dia cakap, adakah kejayaan nari ini boleh dicontohi? Mengapa? Okay, jadi di mana kita dapat berdisiplin, komited, rajin berlatih ini? Kita dapat dari sini. Berdisiplin, komited, rajin berlatih. Okay, jadi kenapa kita tidak tulis patuh arahan guru, bijak membahagi masa? Kenapa kita tidak tulis dua ini? Sebab dua ini sudah ditulis di sini. Patuh arahan guru, bijak membahagiakan masa. Okay, jadi kita tidak tulis. Okay. Okay, kita tengok ini. Nabil. Ya, Chun Han, kita apa? Jadi ini kena berfikirlah. Sebab Chun Han dia tanya, Nabil, adakah kejayaan narid ini boleh dicontohi? Maksudnya kita boleh ikutkah? Mengapa? Mengapa kita boleh ikut? Jadi apa Nabil jawab? Nabil jawab, kita boleh mencontohi kejayaan narid ini kerana dia sangat berdisiplin dan tidak pernah berputus asa untuk mencapai kejayaan. Jadi kita boleh pilihlah salah satu berdisiplin. Kalau misalnya kita hendak tulis tentang bijak membahagi masa, kita tukarlah. Misalnya kita boleh mencontohi kejayaan Narin ini kerana dia bijak membahagikan masa dan tidak mengganggu pelajarannya di sekolah. Pun boleh. Okay, ada banyak jawapan. Jadi ini salah satu jawapan yang cikgu berikan untuk murid sekalian lah. Okay. Jadi murid sekalian, nampak di sini dia sangat berdisiplin. Ini ialah idea utama. Tidak pernah berputus asa untuk mencapai kejayaan. Ini ialah idea sampingan. Kita sokong idea utama ini. Okay. Jadi murid sekalian, jika anda memerlukan masa untuk salin jawapan ini, anda boleh menghentikan video ini seketika dan sambung kemudian. Seterusnya kita tengok muka surat 24. 24. Okay, kita tengok A dulu. Jadi kita gariskan perkataan berimbuhan akhiran yang betul. Jadi kita tengok yang pertama. Malik dilantik sebagai ketua selepas mendapat apa? Undian yang tertinggi. Okey, jadi jawapannya lah undian. Tiada undikan, undikan, tiada undikan. Mengundi ada, tapi undikan tiada. Undian. Apa maksud undian? Undian maksud dia orang punya undi lah. Kalau ada 10 orang undi, dia dapat 10 undian, maksud dia ada 10 orang yang undi dia lah. Nombor 2, acara apa? Tahunan, tahuni itu akan diadakan pada minggu hadapan. Jadi jawapannya ialah mana satu? Jawapan dia ialah tahunan, acara tahunan. Apa maksud acara tahunan? Apa maksud tahunan? Tahunan maksud dia dijalankan sekali tahun. Maksudnya setiap tahun kita jalan satu kali lah. Macam ini hari kemerdekaan kita jalankan acara tahunan. Maksudnya setiap tahun kita ada menyambut hari kemerdekaan. Begitu. Nombor 3, Cikgu Wong telah mengeluarkan apa? Arahkan arahan supaya murid-murid berkumpul di kantin. Maksudnya Cikgu Wong dia telah mengeluarkan apa? Ini ialah kata kerja kan? Jadi murid sekalian masih ingatkah? Selepas kata kerja, boleh kita kata kerja lagi ataupun kata nama. Jadi kita kena pilih kata nama arahan. Okey, arahan.
Nombor 4, semua murid dikehendaki apa? Lurusi barisan. Jadi dikehendaki ini ialah kata kerja kah? Ini bukan kata kerja. Okey, jadi semua murid ini ialah subjek kata nama. Selepas kata nama kena kata kerja. Mana satu ini ialah kata kerja yang betul? Luruskan, luruskan. Sebab barisan bukan benda hidup. Okey, jadi kita gunakan. Nombor 5, setiap ahli kumpulan akan cuba apa? Baiki kelemahan diri masing-masing. Okey, jadi baiki kelemahan diri masing-masing. Kita tiada baikkan, cuma ada baiki, tiada baikkan. Okey, jadi murid sekalian boleh sama juga, boleh menghentikan video ini seketika untuk salin jawapan lah, dan terus kemudian. Okey, kita ada ini bahagian terakhir untuk hari ini, iaitu isi tempat kosong dengan kata menjemuk yang betul lah. Jadi kita ada nombor 1, Anding gembira kerana mendapat hadiah apa daripada ayahnya. Hadiah apa? Coba kita tengok sini. Apa hadiah yang sesuai? Hadiah jam tangan. Jam tangan. Mungkin kita boleh letak kasus sukan, tali pinggang pun boleh kan? Tapi yang lain lebih sesuai untuk guna ini jawapan inilah. Jadi yang paling tepat kita guna jam tangan. Nombor 2, kakak menjemur apa? Apa yang dia jemur itu? Adik di halaman rumah. Dia jemur kasut sukan. Takkan kita jemur pembesar suara kan? Kerusi plastik. Ruang lega tidak boleh dijemur. Okey, tali pinggang pun tidak orang jemur kan? Mana ada orang menjemur tali pinggang. Okey. Jadi kakak menjemur kasut sukan. Lepas cuci dia jemur kasut sukan adik di halaman rumah. Nombor 3, ahli kelab sukan perlu berkumpul di mana? Di sekolah. Ini ialah satu tempat. Mana satu ini ialah tempat? Jadi tempat itu ialah ruang lega. Ruang lega ini ialah tempat. Nombor 4, majlis pada pagi itu diteruskan walaupun apa rosak. Apa yang rosak? Kita ada pembesar suara rosak. Okey, sebab selalu kita kalau ada majlis, kita perlu pembesar suara kan? Sebab ada orang yang akan berucap. Jadi dia perlu pembesar suara supaya semua orang boleh mendengar ucapan dia. Okey. Nombor 5, peserta taekwondo yang mempunyai apa? Kuning itu berjaya menewaskan lawannya dengan mudah. Dia ada tali pinggang kuning. Maksud dia ialah yellow belt. Sebab ini taekwondo kan dia ada banyak peringkat kan, dari warna putih hingga kuning, lepas tu kuning hijau, lepas tu hijau, lepas tu hijau biru, lepas tu biru, biru coklat, lepas tu coklat, lepas tu coklat hitam, lepas tu hitam. Begitulah. Jadi ini ialah kuning. Nombor 6, mereka menyusun apa? Itu mengikut warnanya. Mereka menyusun kerusi plastik ikut warna. Okey? Jadi semua ini ialah kata majmuk. Okey, kata majmuk. Okey, baiklah. Jadi sampai di sini saja kelas cikgu pada hari ini. Jadi murid sekalian boleh menghentikan video inilah untuk salin jawapan. Okey, jadi kita berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Ya, murid sekalian. Bye-bye.